السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan serta sekalian jamaah solat maghrib rahmati Allah, alhamdulillah. Marilah bersama kita merafakkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita yang tak terhingga banyaknya, dan tak lupa selawat dan salam kita lafazkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dapatlah bersama-sama kita hadir dalam majlis ilmu yang mulia ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita, serta semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk mengamalkan segala ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah membalasnya dengan syurga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan satu resit untuk infak ahli jemaah kita sebesar RM220 kepada Komplek Pendidikan Al-Ummah Cepo, satu komplek pendidikan umat Islam yang alhamdulillah insya-Allah kalau siap nanti besar tuan-tuan ya. Dan saya mengajak sekarang hadir untuk sama-sama menanam saham. Mahat Ummah sekarang ada lebih 500 student, campur dengan kaki tangan mencecah 600 lebih. Itu sekolah menengah. Seri Al-Ummah sekolah rendah ada 1,200 pelajar, campur kaki tangan dekat 300 tuan-tuan. Campurkan dah berapa tu? Tim yang samalah yang mendirikan komplek ini, yang dijangkakan mungkin dekat 2,000 dan kaki tangan tuan-tuan, dekat pelajar dan kaki tangan dekat 2,000. InsyaAllah akan siap dalam 2-3 tahun yang akan datang, dan bermula dari sekarang. Untuk Mahat Al-Ummah dan Seri Al-Ummah tuan-tuan, dekat 2,000 penuntut dan kaki tangan yang berlegar-legar di atas tapak berkenaan. Saya tak tahu merasakan betapa hebatnya pahala yang diberi, yang Allah berikan kepada para munfikin ataupun orang-orang yang berinfak, yang sebahagian besarnya sudah tak ada. Jadi tim yang sama, yang amanah, yang menjalankan tugas mereka dengan membelanjakan wang daripada orang-orang yang berinfak ini, itulah yang mendirikan Komplek Pendidikan Al-Ummah Cepo ini. Jadi saya melihat tim sedemikian, saya ambil peluang lah. Kerana entah pembangunan mana lagi saya ada ataupun saya diberi kesempatan untuk bersama, itu yang saya war-warkan di mana-mana saya, dan saya menguruskan segala infak yang diberikan. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan hati Allah, kebiasaannya saya membawa kitab tentang perbandingan akidah-akidah yang sesat di dalam ataupun di kalangan umat Islam. Cuma malam ini lain sikit.
Dek kerana hati saya resah, gelisah, sedih, bercampur-campur tuan-tuan menghadapi suasana pilihan raya yang macam-macam berlaku. Sedih saya melihat ikhwan ataupun saudara-saudara kita. Maka saya mencari-cari jawabannya. Mudah-mudahan ini adalah satu jawaban yang menjadikan kita lebih berhati-hati lagi. Yaitu saya merujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman. Maka tuan-tuan yang sudi bolehlah mengambil Al-Quran ataupun tafsir yang ada dalam berhampiran kita. Yang kita nak bincangkan adalah ayat-ayat Allah di dalam surah Al-Baqarah. Bermula 166 hingga 167. Apa kaitan pilihan raya dengan ayat ini, Ustaz? Pada saya, inilah ilmu pilihan raya. Ya. Jadi ini bukan cerita politik, tetapi ilmu tentang pilihan raya. Pilihan raya, tuan-tuan perempuan, ringkas bahasanya, definisinya adalah memilih pemimpin. Setuju kita tuan-tuan? Pilihan raya memilih pemimpin. Maka Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 166, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Saya bacakan tafsirnya menerusi tafsir pimpinan Ar-Rahman yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia. Dan ingatlah ketika alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Tapi dalam tafsir ini direct dituliskan ketika ketua-ketua yang menjadi ikutan. Dia beza uslub sikit. Yang diikuti ditafsirkan di sini ketua-ketua yang menjadi ikutan. Lebih kurang samalah. Ketua-ketua yang menjadi ikutan itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Sama ada rakyat yang mengampunya atau yang ambil manfaat daripadanya atau siapa saja yang mengikutinya. Maka pemimpin tadi dia berlepas diri. Sedangkan kedua-duanya, yaitu pemimpin dan orang-orang yang mengikutinya tersebut, kedua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksa itu. Allahu Akbar. Dan ketika itu terputuslah segala hubungan di antara mereka. Pemimpin-pemimpin bertanggungjawab apa daripada segala dosa-dosanya, dan pengikut tadi sama ada rakyat, pengampu dan lain sebagainya pun menanggung dosanya. Tuan-tuan perempuan, ini bukan main-main. Tuan-tuan perempuan, kenapa berlaku ini? Mudah kita fahami di sini. Maknanya pengikut, pengampu ataupun rakyat yang memilih pemimpin yang silap. Kerana balasannya neraka, pemimpin yang silap. Apa susah kita nak memahami? Balasannya azab. Maka pada ayat berikutnya 167, wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Wa qala alladzina taba'u, dan berkatalah si pengikut, berkatalah rakyat, berkatalah orang-orang yang mengampu kepada pemimpin tadi yang sudah berlepas diri daripada mereka. Berkatalah pengikut-pengikut tadi, lau anna lana karratan, andaikan kami diberi peluang balik semula ke dunia, fanatabarra'a minhum, pasti kami akan berlepas diri daripada mereka, daripada pemimpin-pemimpin yang sesat, pemimpin-pemimpin yang salah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Kama tabarra'u minna,
sebagaimana mereka saat ini berlepas diri daripada kami. Kazalika, demikianlah, yurihimullahu a'malahum, Allah dedahkan, Allah nampakkan, Allah tayang a'malahum, kerja-kerja mereka yang dalam kurungan tersilap tadi. Si pemimpin tersilap, tersalah langkah, akhirnya menzalimi rakyat. Si rakyat pula yang memilih tersilap, memilih pemimpin sembrono. Faham tuan-tuan kalau saya pakai ayat sembrono? Rupanya ada dalam kamus dewan. Sembrono maknanya apa? Cincai, lebih kurang, tak berhati-hati. Yurihimullahu a'malahum, Allah dedahkan kerja-kerja mereka yang tersilap tersebut. Hasarat, dari kata-kata husratun. Husratun, kerugian. Hasarat, rugi, ateh rugi, ateh rugi, ateh rugi, ateh rugi. Hasarat, kerugian yang sangat-sangat, alaihim, ke atas mereka, ke atas si pemimpin yang zalim tadi, yang silap tadi, ya. Dan juga kepada orang yang memilih dia, yang mengikuti dia. Ingat tuan-tuan, kita mangkah ni maknanya kita bagi kepercayaan kepada dia untuk naik menjadi pemimpin. Sekejap, tarik nafas dulu tuan-tuan. Setiap saya dah bacakan yang akan membacakan yang akhir ni, Allahu Akbar. Ayat akhir ni tuan-tuan bukan main-main. Allah kata, wa ma hum bi kharijina minan nar. Saya terus baca yang ada dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, dan mereka pula tidak akan dapat keluar dari neraka. Saya open kepada tuan-tuan ataupun puan-puan nak bertanya, terus tanya. Kod-kod tersilap, tak berapa faham tuan-tuan. Untuk ayat-ayat orang-orang yang kafir, yang munafik, yang syirik, dikatakan khalidina fiha abada, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, di dalam apa? Neraka. Fiha, di dalamnya, abada, selama-lamanya. Untuk yang ini ada ayat yang lain pula, mereka tidak dapat keluar dari neraka. Allah tidak menggunakan kata ganti nama tuan-tuan perempuan. Minan nar, daripada neraka. Dahsyatnya Ustaz. Ya. Inilah ayat tentang neraka berkaitan dengan election. Bukan seumpama yang dikatakan seorang yang berkempen, yang mengatakan siapa yang tidak memilih parti ini, maka yang memangkah parti-parti yang lain masuk neraka. Lah dia tarik balik, minta maaf. Faham tuan-tuan? Siapa yang tak mangkah ini, mangkah yang lain. Yang mangkah yang lain ni masuk neraka, dia kata. Kemudian akhirnya dia minta maaf. Malu tuan-tuan. Orang berkempen Europe ni tiba-tiba minta maaf. Baru dia sedar dia silap. Baguslah. Satu statement yang silap tentang isu neraka yang ada dalam pilihan raya. Lagi sekali saya ulang, siapa yang tak memimpin kumpulan ini, saya tak mau sebut tuan-tuan, kerana kita fokus kepada ilmu, bukan kepada mana-mana. Ya. Siapa yang tak mangkah ini, maka yang mangkah lain ini masuk neraka. Lala diminta maaf, silap saya. Sedih tuan-tuan. Cerita lama berulang semula, kafir mengkafirkan, tidak pada tempatnya. Yes, ada isu neraka dalam election. Ini dia. Apa dia? Maknanya, mana-mana pemimpin, tak kira mana-mana parti dan sebagainya,
yang dia zalim nanti apabila dia merintah buat zalim dan lain sebagainya, kemudian penyokong dia ada saham dua-duanya. Wa ma hum si pemimpin dan si penyokong bikharijina minan nar. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada soalan, saya wakili soalannya boleh. Ustaz, kenapa boleh sampai masuk neraka? Yes, boleh sampai masuk neraka. Tetapi ingat, bukan satu parti aja, mana-mana parti. Kalau berlaku silap dan salah. Kalau si pemimpin zalim. Bukan ayat neraka yang tadi. Satu parti okey, lain parti masuk neraka. Jauh beza tuan-tuan. Ini ayat Allah selalu adil. Ini takdir Allah tak pernah tersilap. Allah tak pernah berkata, tersilap aku bagi takdir ni. Aku repair semula lah. Tak ada. Takdir Allah perfect. Right man in the right place in the right time. Mengapa Ustaz sampai ada neraka ni Ustaz? Sebab pertama, secara umum tuan-tuan ya, sebab bukan pertama, secara umum mereka melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Itu umum. Melanggar apa yang telah Allah tetapkan. Apa dia Ustaz? Pertama, budaya memfitnah. Clear tuan-tuan ya? Pertama, budaya memfitnah. Siapa dia Ustaz? Siapa sajalah. Nampak? Beza. Beza statement Al-Quran dengan ahli politik tadi. Siapa saja memfitnah dalam kempen dia dan kita sokong dia, siaplah kamu. Kerana apa? Kerana dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih teruk daripada pembunuhan. Dan orang yang membunuh dosanya adalah kekal dalam api neraka. Relate tak dengan ayat tadi tuan-tuan? Relate kan? Itu kenapa boleh kekal dalam api neraka? Clear? Boleh saya pergi kedua tuan-tuan? Boleh no? Rasa-rasa ragu angkat je tuan-tuan, angkat tangan je. InsyaAllah saya tak katakan menyampuk. Dan saya berharap koklah ada apa yang saya baca, apa yang saya syarahkan ni tak kena tegur saya. Tolong tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Saya ingat nanti ada FB ni pun dibaca orang lain, tegur saya kalau saya silap. Saya bukan ulama besar, ustaz kecil mengajar di kampung Ulu Cepu je tuan-tuan. Mengapa sampai ada ancaman kekal? Bukan sekadar masuk neraka tuan-tuan. Di sini maknanya apa? Tidak keluar dari neraka. Masuk neraka dengan tidak keluar dari neraka ada beza tuan-tuan. Dalam pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita nanti berdosa, kalau Allah tak ampunkan, tapi kita ada iman, kita akan masuk neraka. Allahu Akbar, waliyahzubillah. Tetapi cukup masa dan ketika mengikut kehendak Allah Ta'ala, kita akan dikeluarkan di neraka, mandi di dalam, kita akan dimandikan di dalam Al-Haud namanya, telaga istimewa. Badan kita keluar dari neraka, waliyahzubillah tuan-tuan. Badan orang yang keluar dari neraka ni huduh, masuk dalam Al-Haud, dia cantik seumpama, dia menjadi cantik seumpama biji benih yang mengeluarkan cambahnya. Kemudian baru dia masuk syurga. Tetapi ini wa ma hum bikharijina minan nar. Satu, memfitnah. Kedua, menghinakan pribadi seseorang. Ada lawan politiknya dari bangsa lain, agak gelap lah sikit tuan-tuan. Keluar ayat ini, rupa ini
Si Kelin rupa ini nak jadi memimpin, apa boleh? Si Kelin, nampak tuan-tuan? Keluar ayat tu. Astaghfirullahaladzim. Jelas nyata Allah Ta'ala tuliskan dalam Quran. Wa ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ya Allah, engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Ma khalaqta, apa yang telah engkau ciptakan ini. Batila, yang telah engkau ciptakan ini tak batil, tidak ada sia-sianya yang telah engkau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina azaban nar, dan pelihara kami daripada azab api neraka. Maknanya bentuk apapun ciptaan Allah Ta'ala, kamu tidak layak menghinakannya. Siapa kita manusia ni? Menumpang di bumi Allah, makan rezeki dari Allah, nyawa pinjam dari Allah. Tiba-tiba menghinakan ciptaan Allah dek kerana gairah yang melampau, gairah yang tak ada hadnya, sehingga lupa bahawa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kami telah muliakan Bani Adam, anak Adam. Siapa anak Adam, tuan-tuan? Orang Jawa je ke? Orang Banjar je ke? Orang Melayu je ke anak Adam ni? Tak payah saya bersarah lagi. Tuan-tuan tahu sama. Manhum Bani Adam. Siapa mereka Bani Adam? Bahkan dalam ayat tadi, walaqad karamna Bani Adam, terangkum juga si Muslim ataupun non-Muslim. Tak boleh dihinakan. Ustaz, tapi ini kan non-Muslim. Tidak. Dalam konteks kehidupan dunia, tak ada siapa dihinakan. Ingat, dia ada dua dimensi yang kita tak boleh lupa. Dunia dan akhirat. Dalam konteks kehidupan dunia, tuan-tuan, kita tak layak menghinakan siapa pun. Muslim ke non-Muslim. No. Berkempenlah, tetapi jangan menghinakan. Kerana dia ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah tidak sia-sia. Dan Allah telah muliakan. Itu konteks dunia. Kita lengkapkan tuan-tuan perbincangannya. Dimensi yang kedua, dimensi akhirat. Maka ceritanya adalah iman. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada iman syurga, tak ada iman mangko, tuan-tuan. Mangko ni boleh faham ke? Ada iman syurga. Ingat, iman yang mana? Bukan iman yang kita kata aku beriman. Iman yang Allah iktiraf. Bukan aku beriman. Aku hamba Allah, berinfak sekupang pun hamba Allah. Nanti dulu. Ya, hamba Allah yang Allah iktiraf menjadi hambanya. Iman yang Allah iktiraf keimanannya. Tidak beriman, tak kira siapa pun, neraka. Very clear, tuan-tuan. Ini jelas. Ini kedua. Contoh kedua. Dilanggar Allah yang Allah tak suka. Dilanggar apa yang Allah dah letakkan. Jangan buat ini, jangan buat. Langgar juga dek kerana gairah pilihan raya tadi, tuan-tuan. Ingat, kita orang Islam, kita sebagai mukmin muslim muttaqin adalah hidup dalam Islam ni penuh dengan had, batasan-batasan. Tak boleh lajak, tuan-tuan. Dia ada batasan-batasan. Setuju kita, tuan-tuan? Setuju kita? Bukan boleh, ini pilihan raya, main aci harung semuanya. No. Tuan-tuan, pilihan raya ni seminggu ni habis kan? Seminggu ni habis lah pilihan raya. Kalau saya sebutkan malam ni, Allah dah tuliskan dah siapa PM, siapa TPM, siapa menteri-menteri, siapa menteri besar, siapa don. Allah dah tulis dah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul tak, tuan-tuan? Kalau orang faham ini, dia biasa je, tak perlu gairah.
election, kempen macam-macam, silakan berkempen, tak ada masalah, dapat pahala tuan-tuan kalau berkempen ni betul. Ceritakan fakta-fakta. Kami tak setuju belah sana, sebab belah sana pentadbiran yang macam ni, macam ni, macam ni. Ini yang sebut tentang aib orang. Apa kehel? Tak ada termasuk dalam isu pilihan raya memilih pemimpin ni pentadbirannya. Tuan-tuan yang mati Allah. Dan pentadbiran bagaimana? Pentadbiran yang bagaimana nanti ada jawabannya tuan-tuan. Kita teruskan. Ini tadi contoh 2 tuan-tuan. Saya pergi contoh yang ketiga. 3 cukup kerana nak pergi cerita lain. Mengapa Allah Ta'ala mengatakan wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak keluar daripada api neraka. Poin pertama, langgar, ya, fitnah, ya, had fitnah yang telah Allah tetapkan. Poin yang kedua, menghinakan. Poin yang ketiga tuan-tuan, dia langgar hukum hudud. Langgar hukum hudud. Apa dia? Dalam surah An-Nur dah Allah tetapkan sesiapa yang mensabitkan, sesiapa yang buat pertuduhan, si fulan ini berzina. Oi, orang ramai, si fulan ini berzina, si fulan ini meliwat dan lain sebagainya. Maka kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, hadirkan 4 saksi. Takkan saya nak sarah ni, ini isu lama tuan-tuan. Tak hadirkan 4 saksi, jatuh orang tersebut, tak dapat menghadirkan 4 saksi, jatuh mendapatkan hukum qazaf. Ini hukum hudud dari Allah Ta'ala tahu. Mentanglah lama dah tak disebut tentang hudud, dah lupa kot tentang hudud. Ini hukum hudud, 4 saksi kata Allah Ta'ala. Maka apabila ada sabitan-sabitan tentang zina dan liwat, tidak menggunakan 4 saksi ini, terpulanglah. Saya macam tu je, silakan. Tetapi di hadapan Allah macam mana? Dalam Quran Allah kata, siapa yang berzina, direjam kalau dia muhsan. Kalau dia dara dan teruna, maka disebat 100 kali. Maka sabitannya tak dilaksanakan apa yang Allah nakkan ni, terpulanglah. Ingat, dalam ayat Quran dikatakan, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah al-khalqu, segala urusan penciptaan, wal amru, segala urusan pentadbiran. Manusia je yang tak mengiktiraf hukum dari Allah Ta'ala. Terpulang. Cuma untuk rakyat jelata sebenarnya mudah saja. Itu yang seronoknya jadi rakyat, jadi makmur ni tuan-tuan, kalau dia bijak. Kalau ditanya macam mana hukum hudud, kalau saya mengatakan wajib. Tanyalah dengan saya, wajib. Tapi Ustaz tak dijalankan, terpulang orang yang ada kuasa, yang ada credibility dalam bidang itu. Dia berjawab, dia Allah dengan alasan-alasannya. Itu aja. Kita ni yang orang rendah ni, bawah-bawah tu, cukup mudah. Hanya meyakini dia adalah wajib dilaksanakan, selesai. Jangan pula, hukum hudud balik rumah tengok orang buat ini, rejam. Salah. Kita jatuh salah nanti. Nanti kita dipersalahkan jadi fitnah. Kita rakyat ni cukup mudah tuan. Macam mana hukum hudud? Wajib dilaksanakan. Kenapa tak dibuat? Itu orang yang duduk di atas. Orang atas pula nanti berjawab dengan Allah Ta'ala. Kerana macam ni, dia menjawablah. Kita cukup mudah tuan-tuan. Orang bawah-bawah ni cukup mudah. Itu yang saya fahamlah. Ajarkan saya kalau saya tersilap. Maka tuan-tuan dalam berkempen ni dibangkitkan semula isu. Dia tu kan sabit dengan hukum itu. Maka si kempen tadi tuan-tuan setuju dengan sabitan hukum tadi. Tuan-tuan, saya hanya mengatakan, saya risau dia terkena hukum qazaf. Dikempenkan pula tuan-tuan. Berapa ramai tuan-tuan. Dan orang mengatakan, iya, habislah tuan-tuan. Tuan-tuan membantu Allah, dahsyat ke tak dahsyat? Marilah yang hadir di sini tuan-tuan. Saya tak masuk campur tuan-tuan nak mangkah apa, nak kempen dalam bidang mana, dalam parti yang mana, silakan, saya tak masuk campur. Itu hak peribadi.
Kerana kuliah malam ni adalah ilmu pilihan raya. Macam mana menjalankan pilihan raya yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan dan puan hati Allah. Ustaz, jadi macam mana nak milih pemimpin ni? Ikut Al-Quran. Apa dia? Pertama, Allah kata ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Surah Yasin setiap malam Jumaat dibaca. Kan ramai orang baca setiap malam Jumaat, tuan-tuan. Macam mana pandangan Ustaz baca surah Yasin? Boleh je, tak ada apa, baca je. Ada setengah, oh jangan, ni bid'ah. Itu pulang yang cakap apa itu. Saya mudah aja daripada balik rumah tak baca Yasin kat surah kat masjid, dia balik rumah karaoke, lagi haru. Lagi haru. Hanya satu, baca Yasin setiap malam, tapi jangan iktikadkan wajib baca Yasin setiap malam Jumaat. Ini salah lah. Dan ulama mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan, kalau boleh ditinggalkan sekali pun jadilah. Tinggalkan sekali dengan kita sedar, malam ni aku saja tak baca Yasin, aku baca surah Al-Kahfi. Itu bagus. Mensabitkan bahawasanya membaca Yasin setiap malam Jumaat adalah hukumnya sunnah, kerana kita meninggalkannya dengan selesa dan tukar surah yang lain. Jangan pula balik rumah kemudian karaoke, ini yang susah. Tuan-tuan, Allah kata, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti oleh kamu orang yang tak tanya upah, wa hum muhtadun, dan mereka senantiasa diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Macam mana ni Ustaz? Pertama, standard pemimpin yang grade A, di grading dia, tuan-tuan, A punya, dia tak fikir pasal upah. Dia kerja. Mana ada kopi itu Ustaz? Pemimpin kopi itu ada. Siapa kata tak ada? Siapa dia Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita, kerana banyak poin kita nak bincang, tuan-tuan. Rasulullah SAW menjadi khalifah, tapi tak disebut orang khalifah kerana ada pangkat yang lagi tinggi, makam lagi tinggi. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin. Ini lagi tinggi, tuan-tuan. Itu yang khalifah pertama diletakkan kepada Abu Bakar. Sebenarnya Rasulullah khalifah pertama. Apa ciri khalifah? Dia bukan mengetuai Malaysia je. Rasulullah di Saudi, tuan-tuan. Bukan satu negara aja. Maksud saya Malaysia itu satu negara aja lah. Bukan di Saudi aja. Tunduk kepadanya apa? Syam. Negeri Syam. Negeri Syam sekarang Syria. Tunduk kepada Yaman. Yaman sekarang ada dua negara. Yaman Utara, Yaman Selatan. Berapa negara dah tu? Selepas Rasulullah Abu Bakar, sebab Abu Bakar Umar. Tak silap saya dalam ini, tolong perbetulkan kalau saya silap. Tolong perbetulkan, tuan-tuan. Ketika Umar dah sampai di Spain, yang dibawa oleh panglimanya, siapa dia? Tariq bin Ziyad, menyeberangi Selat Gibraltar. Itu khalifah, tuan-tuan. Balik kepada Rasulullah, dia menguasai beberapa negara. Kalau sekarang kalau dinegarakan, dia menguasai beberapa negara. Hebat tak hebat, tuan-tuan? Ringkas cerita, wafatlah Rasulullah. Apa yang saya baca di dalam kitab-kitab sirah, tuan-tuan, Rasulullah meninggalkan kepada warisnya satu set baju besi dan adalah orang kata sekangkang kera kebun kurma. Faham, tuan-tuan? Sekangkang kera kebun. Alah, tak luas mana kebun kurma. Khalifah tu, itu waris. Itu warisan yang ditinggalkan kepada waris. Iyalah Ustaz, Rasulullah kan dia miskin. Siapa kata Rasulullah miskin? Rasulullah bukan miskin, tapi dia memiskinkan diri. Dia tak endah kepada dunia. Wa'lamu annama ghanimtum fi syai'in fa anna lillahi khumsahu wa li rasulih. Ketahuilah oleh kamu apa sahaja yang kamu dapatkan, sedikit mana, fi syai'in, sedikit apapun yang kamu dapat daripada harta ghanimah, maka untuk Allah dan Rasulnya 1/5, 20%. Tak payah saya sebut, tuan-tuan, tentang perang ni yang banyak dimenangi oleh Rasulullah dan tentera Islam ketika itu. Saya nak sebut satu je. Apa dia? Fathul Makkah. Satu je, Fathul Makkah. Maka takluklah Makkah di bawah jajahan Islam, di bawah pemerintahan Islam yang dikutai oleh baginda Rasulullah SAW. Maka 20% daripada kekayaan bandar Makkah yang hebat itu milik Rasulullah. Tapi jiwa Rasulullah, datang orang ambil
Sahabat datang, ambil. Sehingga ada ketikanya Rasulullah SAW balik ke rumah. Wahai isteriku, apa makan kita pada pagi hari ini? Pagi itu dah agak-agak siang sikit tuan, dalam pukul 9 ke 10 betul lebih kurang tuan. Apa makanan kita pada pagi hari ini? Tak ada ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Faizan ana shaim. Allah Akbar. Sebab kita kalau fikirkan tentang Rasulullah. Kalau hope itu aku puasa. Ni pemimpin, ya, yang Allah kata ittabi'u man la yas'alukum ajran, tak tanya upah. Dia rumahnya tak ada nak dimakan. Macam tak logik tuan-tuan, tapi takkan sirah menipu. Atau tuan-tuan catat, kod saya tersilap baca. Maka menjadi sunnah siapa yang nak melaksanakan puasa sunnah, bukan Ramadan, ya, saya tegaskan ni, bukan puasa Ramadan, puasa sunnah, kita boleh niat pukul 9, pukul 10 pagi dengan syarat daripada waktu imsyak sehingga waktu berniat itu kita tak makan apa-apa lagi. Katalah kuliah subuh, kita dengar kuliah subuh selesai 7.30 ke pukul 8. Nak makan rasa tak lapar pula. Puasalah hari ni. Niat puasa, boleh tuan-tuan. Kerana Rasulullah pernah buatnya. Faizan ana shaim. Allahu Akbar. Siapa kata mana ada pemimpin kopi itu? Ada baginda Rasulullah. Dan ada sahabat dan semuanya. Kalau nak cerita tak cukup tuan-tuan. Ada. Maka dia pemimpin grade A. Ustaz, kalau yang bawahnya pemimpin yang ambil allowance ahli parlimen, ahli dan semua, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena ingat, you grade second class lah. Grade B lah. Boleh. Boleh kita bangkah, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalah, ni first class, second class tadi boleh lagi. Ambil allowance Nabi Puah, boleh lagi, tak ada masalah. Tapi kelas 2 lah, second class lah. Tuan-tuan. Yang jadi masalah bawah ni apa dia? Ambil allowance tak buat kerja, ataupun buat kerja ambil allowance tapi ambil yang lain juga ngap. Fahamlah tu tuan-tuan. Ini yang jadi masalah. Maka Allah kata, ikuti pemimpin yang tak tanya. Itu standard Al-Quran tu tinggi. Tak tanya upah. Wahum muhtadun. Dan mereka diberi hidayah. Maka kerja pemimpin yang senantiasa diberi hidayah bagaimana? Kenalah ikut apa yang Allah nakkan, dapat hidayah lah. Itulah ringkasnya tuan-tuan. Tanda yang kedua daripada Allah, pemimpin yang harus kita cari, yang kita sokong. Apa dia? Al-Baqarah 246. Silakan. Kita tangguh sekejap tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan Allah, memandangkan sudah azan, saya ringkaskan sikit. Maka ciri pemimpin yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 246. Nanti di sana ada cerita tentang Jalut dan Talut. Kadang kita keliru tuan-tuan, Jalut dan Talut ni siapa bagus, siapa jahat ni. InsyaAllah malam ni tak keliru lah. Jalut J jahat, Talut T taat. Boleh tuan-tuan? Jadi nak kita ni tak biasa sangat dengan Arab-Arab. Kita buat pemudah cara tuan-tuan. Jalut J jahat, Talut T taat. Okey. Ringkas cerita, peristiwa ini berlaku dalam surah Al-Baqarah ayat 246, dikatakan mimba di Musa, setelah Nabi Allah Musa alaihissalam. Diutuslah Nabi, dalam ayat tersebut tak disebutkan namanya.
Ringkas cerita, memandangkan masa yang terhad, dah pun azan tuan-tuan. Bani Israel ketika itu senantiasa diserang, dianiaya, attack oleh kumpulan-kumpulan jahat, perompak, penyamun yang dipimpin oleh Jalut. Seorang yang tinggi besar, tuan-tuan. Maka tak tahan dengan gangguan ni. Maka Bani Israel minta kepada Nabi-Nya, wahai Nabi, tolong minta kepada Allah Ta'ala, munajatlah kepada Allah Ta'ala supaya mengutus untuk kita Nabi, untuk mengutus kepada kita malikan, minta seorang pemimpin, seorang raja yang memimpin kami. Ringkas cerita, Nabi pun munajat, dapatlah orangnya. Allah kabulkan permintaan. Bani Israel sudah ada orangnya. Siapa orangnya? Kata Bani Israel, itu dia. Ditunjuklah seorang budak kecil yang jauh di sana tengah mengembalakan kambing-kambingnya yang banyak. Siapa dia? Talut. Sebahagian mufassir mengatakan ini nama kecil daripada Nabi Daud. Si Talut ini mengembala kambing, umur 15 ke 16 tahun. Bukan seekor dua tu dia. Saujana mata memandang, banyak kambing. Kejar sana, kejar sini. Ada ketikanya serigala datang. Apabila serigala datang, dia akan baling dengan manjanik. Ni dia. Senjata seumpama lestik, seumpama lestik, tapi beza sikit. Lestik kita guna getah. Kalau manjanik sama dengan lestik juga, letak batu di atas kulit kopi itu, tuan-tuan. Tapi di sini tali. Pegang tali pertama, pegang dengan tiga jari ni. Tali kedua sini. Tarik kopi itu seimbang, dipusing, pum, lepaskan tali yang kedua ni. Maka batu akan melesat, akan menembak kau, tuan-tuan. Itu kaedah dia. Ringkas cerita, Daud ataupun Talut ini, Nabi Daud kecil ini, cekap memainkannya seakan-akan dia ni sharpshooter. Jarang dengar istilah ni, tuan-tuan. Sharpshooter. So, piung, tepat. Setakat jam sana dari tempat saya ni, jam sana itu memang kena lah, tuan-tuan. Ni dia. Bayangkan kalau ni dibuat filem, ditonton anak-anak kita, kan bagus, tuan-tuan. Banyak cerita-cerita dulu yang bagus, yang anak kita tak dapat sekarang. Ten Commandment, apa nama, cerita apa tu, yang Libya punya, tuan-tuan ya. Allahumma salli ala Muhammad. Umar Mukhtar, tuan-tuan kan? Cerita apa panglima perang di Libya, tuan-tuan. Tapi sekarang kurang sikit, tak apalah. Ringkas cerita, Bani Israel kata, itu jadi pemimpin kami. Iya, kata Nabi. Kalau itu pemimpin kami, wa nahnu ahaqqu binal mulki. Itu dalam Quran. Kalau dia tu, kami lebih layak. Pasal apa kamu lebih layak? Nabi tanya, pasal apa kamu lebih layak ni? Tengok jawaban isi kepala otak Bani Israel, tuan-tuan. Kami lebih layak kerana dia tu miskin. Dalam kurungan, kami kaya lah. Dia tu lam yu'ta sa'atan minal mal. Dia tu miskin. Maka kepala otak Bani Israel, pemimpin ni dikaitkan dengan kaya miskin. Faham tak, tuan-tuan? Ini standard Bani Israel. Jadi dalam pilihan raya, kalau ada kaitan dengan mal, dengan harta dalam konteks pilihan raya, isu duit dan lain sebagainya, itu budaya Bani Israel. Clear? Quran very clear, tuan-tuan. Salah kamu, wahai Bani Israel. Itulah pemimpin kamu. Pasal apa dia? Apa kata Allah dalam Quran? Bastatun fil ilmi wal jism. Hebat ilmunya, hebat tubuh badannya. Itulah yang dikaji orang barat. Jadilah dia software dan hardware. Komputer yang hebat, tak ada software, tak jadi, tuan-tuan. Softwarenya ilmu, hardwarenya tubuh badan. Jadi ilmu yang smart, bastah, tuan-tuan, smart. Dan bastah juga tubuh badannya, maknanya tubuh badannya tip top.
Mau tidaknya tuan-tuan, lari sana lari, mengejar kambing dan sebagainya tuan-tuan. Sehat badan. Lepas itu ambil upah yang dia diperuntukkan kepadanya. Dia makan duit yang halal. Dahsyat Al-Quran ni tuan-tuan. Beza tak hujah Bani Israel dengan hujah Nabi tadi? Jauh sangat. Ringkas cerita, dilantiklah dia Nabi Talut tadi, Nabi Daud kecil tadi. Ditanya bila nak menyerang? Besok menyerang tuan-tuan. Kami dah tak persiapan, tak ada persediaan apa-apa semuanya. Tak apa, jom kita serang besok. Apa nak risau? Ilmu ada, tubuh badan sihat. Ringkas cerita tuan-tuan, bertembunglah dua pemimpin yang hebat. Satu pemimpin yang zalim, satu pemimpin pilihan Tuhan. Bani Israel itu ikutlah di belakang Talut dengan berani tak berani dan sebagainya. Di belakang Jalut tadi tuan-tuan, dia askar-askar yang segak-segak, hebat-hebat. Kerjanya merompak aja tuan-tuan. Memang training mereka kopi itu lah kan. Tapi tengok, pemimpin pilihan Tuhan yang diutus untuk isu Jalut. Ni dah. Apa isu masyarakat ketika itu? Isunya Jalut. Allah utus Talut. Masyarakat lain isunya lain. Lainlah pemimpinnya. Kita sekarang apa isunya? Fikir-fikirkanlah. Nanti saya berkempen pula kat sini. Siapa yang Allah Ta'ala utus? Itu pulang tuan-tuan tengoklah. Ceramah ni pun tak boleh sedap-sedap juga tuan-tuan. Sembrono pula, awak kena pula tuan-tuan. Bertembung dua pasukan tadi. Belah sini Talut dengan askarnya yang itu tak ada persediaan apa-apa. Taklah hebat, tak biasa perang dan sebagainya. Agak ketakutan. Yang sini yang hebat. Dah dekat tuan-tuan. Talut kata, askar, tentera aku stay dekat sini. Dah berani ikut denganku, bagus, tip-top dah, dia kata. Sekarang tugas aku, katanya. Pulak tuan-tuan. Toh dia. Pemimpin yang hebat tuan-tuan. Jalut. Saat lagi kita nak perang. Ibarat kata Jalut kata apa tuan-tuan? Apa takut? Hari-hari pun kami attack kamu. Takut apa? Betul tak tuan-tuan? Memang sehari-hari serang mereka, rompak mereka. Kamu nak apa? Sebelum kami menyerang kamu dengan berani tuan-tuan, aku nak cabar hang. Tidaklah cakap hang tuan-tuan, saya lah cakap tu. Aku cabar engkau Jalut. Mari kita tunjukkan siapa di antara kita anak jantan. Aku nak perang dengan kamu, nak berlawan dengan kamu man to man. Dahsyat tuan-tuan. Terkejut askar dia. Askar sana tak risau. Terkejut apa? Confirm matilah si Talut ni. Jalut ni tinggi besar tuan-tuan, giant. Abang kita dah besar tu, kalah lagi bang, besar bang. Abang kecil lagi bang. Engkau nak lawan? Apa takut dengan engkau? Jom kita mula. Berlakulah tuan-tuan perang. Ingat? Besar dengan kecil tuan-tuan, bayangkan ni. Tembok. Dia merapat, dia lari. Dia merapat, dia lari. Dia pusing apa itu apa semua. Tapi pada masa yang sama, Talut apa tadi senjatanya? Manja ni. Dia ambil batu. Apa susah? Peluru mana-mana. Tahulah tanah Arab tuan-tuan. Peluru di mana-mana. Batu di mana-mana tuan-tuan. Ambilnya batu. Sapum kena kepala. Nak rapat lagi dia pusing. Yang kadang-kadang saya teringat. Kalau teringat ni, agaknya zaman itu tuan-tuan. Boxing Muhammad Ali, ingat? Lawan George Foreman ke apa tuan-tuan? Muhammad Ali pusing kopi itu. Lah. Lawannya jatuh kena lembik. Habis tenaga tuan-tuan. Agaknya dia baca juga kisah ni tuan-tuan. Itu Muhammad Ali ada boxing tuan-tuan, ingat tuan. Dia pakai akeh. Bukan ngalahkan orang pakai tenaga, tapi pakai akeh. Talut tuan-tuan ambil batu, pam, pusing lagi. Pam. Tak dan dia nak merapat. Kalau merapat kenalah. Tak ada merapat, dia pusing terus. Tapi bukan lari, dia pusing. Pom. Dia sharp shooter.
Ringkas cerita, mati Jalut. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah, selesailah isunya. Askar pun lari, askar Jalut pun takutlah, pemimpin dah mati, lari. Saya nak tanya kepada tuan-tuan perempuan, berapa daripada askar Tolut yang dibawanya Bani Israel tadi, berapa orang yang mati? Dahsyat, tuan-tuan. Ini yang orang tua-tua dulu kata, tarik benang dalam tepung, tepung tak berselerak, benang dapat ditarik dengan kemah. Bastatun fil ilmi wal jism. Pemimpin utusan dari Allah, pemimpin pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, hebat Ustaz. Jadi siapa yang kami nak pangkas sekarang? Tunjuklah Ustaz. Jangan minta tunjuk daripada saya. Dalam hidup jangan cari tunjuk. Dalam hidup cari petunjuk. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah sebenar-benar petunjuk. Aku tunjuk si fulan, aku pun banyak dosa. Silap tunjuk, samalah aku kena. Tuan-tuan. Jadi macam mana petunjuk dari Allah? Tuan-tuan, ikut Quran. Pertama baca, Iqra. Baca dengan ringan. Iqra ni baca dengan ringan. Itu yang Quran yang pertama, Iqra kata Jibril. Maknanya baca dengan ringan. Rasulullah bukan banyak ilmu sangat ketika itu. Dia ummi. Ummi maknanya apa? Hardware dia smart, tapi software dia terutama tentang ketuhanan zero. Software Rasulullah tentang ketuhanan zero. Itulah ummi. Dia pandai meniaga, pandai mengembalakan kami pandai, tapi untuk ketuhanan zero. Baru Allah letakkanlah tauhid dalam minda Rasulullah. Itu pengertian ummi. Ada orang kata ummi ni dia bodoh sikit. Silap. Rasulullah genetik dia tip top. Ya, kerana para nabi dan rasul siddiq, amanah, tabligh, fatanah, bijak bistari. Tuan-tuan hati Allah, kita baca. Oh, ini pemimpin yang aku nampak lah macam dalam Quran. Dah dapat, minta petunjuk dari Allah Ta'ala. Istikharah boleh, minta petunjuk. Tolong ya Allah, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dapatlah kita pilih, mudah-mudahan selamat kita daripada ayat yang kita bacakan tadi. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak dapat keluar daripada api neraka. Inilah dia ayat masuk neraka di dalam pilihan raya, bukan masuk neraka. Kalau pilih selain ini, pilih yang lain, ni masuk neraka. Ini silap salah. Itu yang dia minta maaf tu, tuan-tuan. Clear no? Jelas insya-Allah. Kalau ada soalan dan lain sebagainya selepas solat, kerana masa sudah suntuk dan agak panjang. Apapun saya agak lega sikit kerana apa yang dari Quran sudah saya sampaikan, dan apa saja disentuh Al-Quran terbaik. Quran turun bersama malaikat Jibril. Jibril ketua daripada segala malaikat. Quran turun dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah khairul basar. Turun pada satu malam. Malamnya malam Lailatul Qadar. Dalam satu bulan, bulannya bulan Ramadan. Dalam satu bahasa Arab, bahasa yang terbaik, dan sebagainya dan sebagainya. Apa sahaja yang disentuh oleh Al-Quran terbaik. Maka kita pilih pemimpin kita mengikut acuan Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan kepemimpinan yang terbaik. Siapa dia? Munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Allahumma rzuqna ilman wa rzuqna fahman wa hudan. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbana atina Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimin min kulli dzamb innahu wal ghafurur rahim wallahu a'lamu bis-shawab.